salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jija Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya kami bersiaran di rumah membudayakan norma baharu, dan pada jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini dan juga berita-berita yang perlu anda tahu, Hafizi. Betul, dan kalau kita lihat kepada beberapa perincian ataupun perkara-perkara yang menjadi tumpuan hari ini dan juga semalam, dan kita nak recap juga mengenai satu lagi berita yang berlaku di luar negara, di mana kita dapat saksikan sebelum ini terdapatnya ada tindakan tentera yang menjatuhkan kerajaan awam Myanmar pada Isnin lepas, dan PBB telah pun memberikan satu kenyataan, ya Gigi, di mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam keras tindakan tentera yang menjatuhkan kerajaan awam Myanmar pada Isnin lepas, dan dalam taklimat tertutup kepada Majlis Keselamatan, Jurucakap PBB Stephen Dujarric mendesak anggota Majlis Keselamatan secara sebulat suara memberi peringatan kepada tentera Myanmar untuk mendukung demokrasi di negara itu. Kita saksikan laporan ini. Ya, dalam masa yang sama, pemimpin Republikan di Senat Amerika Syarikat Mitch McConnell meminta sekatan paling keras dikenakan susulan rampasan kuasa dan penahanan suci yang juga Chancellor Myanmar. Beliau juga menyarankan agar Amerika Syarikat memimpin usaha diplomatik antarabangsa dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhadap tentera yang memimpin rampasan kuasa. Bukan sahaja Mitch McConnell, ada juga perkembangan lain. Ini reaksi daripada Jabatan Luar Negara Amerika Syarikat yang akan mengkaji tindakan yang akan dikenakan terhadap rampasan kuasa di Myanmar dan rusuhan di Rusia susulan hukuman terhadap Ketua Pembangkang Alexei Navalny. Dan rampasan kuasa Myanmar berlaku, kita tahu, ketika anggota parlimen berkumpul di Ibu Negara untuk pembukaan sesi parlimen baru, dan tentera Myanmar sebelum itu memberi kenyataan bahawa rampasan itu dilakukan kerana wujud unsur penipuan dalam pilihan raya Myanmar November lalu. Dan pastinya, Hafizi, perkembangan mengenai apa yang berlaku di Myanmar ini akan kita bawakan dari masa ke semasa, dan untuk ketika ini adalah rangkuman reaksi-reaksi yang kami bawakan daripada PBB dan juga Amerika Syarikat berkenaan sekatan dan juga apa tindak balas yang akan dilakukan ke atas tentera Myanmar atas tindakan mereka menjatuhkan kerajaan Myanmar pada Isnin lepas. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi, kalau kita lihat di sebalik kekecohan yang berlaku di Myanmar, debarannya di situ, tetapi semalam ada juga video yang tular yang mana kalau kita lihat ini merupakan, kita tengok sebagai satu sentimen rakyat jugalah. Perkongsian video senam aerobik atau Zumba di media sosial menjadi kelaziman ketika ini, tetapi tular satu video ni apabila aktiviti senam aerobik seorang wanita di kawasan pekarangan menuju bangunan Parlimen Myanmar. Apa yang menjadikan video itu tular adalah ketika wanita tersebut melakukan aktiviti senam aerobik, di belakangnya ada konvoi askar ataupun tentera Myanmar sedang bersiap sedia untuk menjatuhkan kerajaan. Video berkenaan menjadi tular menyebabkan portal berita New York Post pun turut melaporkannya. Apa yang menyebabkan juga video itu tular apabila wanita itu dilihat tidak menyedari kehadiran segerombolan kenderaan tentera yang memasuki bangunan Parlimen Myanmar. Dan kalau kita tengok juga, Fizi, di sebalik apa yang berlaku di Myanmar, kerajaan awamnya dijatuhkan, inilah mungkin sentimen rakyat yang kita lihat, bagaimana rakyat meneruskan aktiviti harian mereka, dan mungkin juga sentimen rakyat itu sama di mana-mana mereka hanya mahukan agar makanan ataupun pendapatan mereka tidak terjejas di kala ini. Fizi. Ya, dalam masa yang sama, itu kalau kita tengok perkembangan di Myanmar, kita juga bawakan perkembangan berita tempatan. Ini berkenaan dengan kanak-kanak yang ditemui lemas dalam tong. Polis ada memberikan perkembangannya. Polis sedang melengkapkan siasatan berhubung kematian kanak-kanak berusia 7 tahun yang didakwa lemas dalam tong dan dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya dalam kejadian di Taman Kelubong Jaya, Melaka. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka, Asisten Komisioner Muhammad Shukri Kaman berkata siasatan lanjut sedang dilakukan sebelum diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya DPP untuk tindakan susulan. Setakat ini kita masih dalam proses lengkapkan siasatan, kata polis, dan
Perkembangannya masih lagi sama, laporan kimia spesimen yang pihak polis ambil semasa bedah siasat pun kita sedang tunggu, dan itu antara apa yang boleh kami bawakan. Kita juga tahu dalam masa yang sama, Allahyarham mangsa yang merupakan yang sering dipanggil oleh rakyat di luar sana sebagai adik Amir telah pun selamat dikebumikan, disemadikan di pusaranya di tanah perkuburan Islam Padang Lebar di sini pada pada semalam. Dan pemergian kanak-kanak berusia 7 tahun itu sememangnya memberi kesan kepada masyarakat di luar sana. Dan apa yang, kalau kita tengok, apa yang menjadi tumpuan adalah pusaranya diziarahi oleh ramai orang awam bagi mendoakan anak syurga itu, kerana mungkin ramai yang mengikuti kisahnya daripada awal. Dan kalau kita lihat juga, memang daripada awal ramai yang membaca laporan mengenai adik Amir ini amat terkesan sebab tidak boleh menerima kanak-kanak seawal usia itu menanggung derita. Walau bagaimanapun, masyarakat juga mengatakan bahawa turut bersimpati dengan keadaan itu dan juga merasakan bahawa setiap daripada mereka merasakan empati kerana masing-masing pun mungkin masyarakat pun ada terdiri daripada ibu dan bapa juga merasai bagaimana deritanya kehilangan anak, dan perkara sama itu turut dikongsi pelbagai lapisan masyarakat yang dapat kami temu bual. Kalau anda boleh tengok dalam artikel ini bagaimana pusara jenazah adik Amir, pusaranya dilawati, diziarahi oleh ramai pihak. Ya, dalam masa yang sama kita nak bawakan juga perkembangan COVID-19 dalam negara. Dan kalau kita tengok semalam saja mencatatkan kes lebih pada 3,000 angka, iaitu pertambahan sebanyak, maafkan saya, okey, kalau kita tengok juga Kementerian Kesihatan juga merekodkan 3,455 jangkitan baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam, dan itu kita lihat ada penurunannya. Tetapi kalau kita tengok kes kematian, merekodkan 21 kematian, iaitu jumlah korban tertinggi setakat ini akibat pandemik COVID-19. Penambahan 21 kematian itu menjadikan jumlah kumulatif korban di Malaysia kini sebanyak 791 kes. Dan walaupun ada penurunan, tetapi peningkatan kes kematian ini tidak bermakna kita boleh berasa lega, kerana kita perlu mengamalkan waspada kendiri yang tinggi ketika ini, Hafizi. Betul, dan Gigi, banyak lagi perkembangan yang kita nak bawakan mengenai COVID-19, dan semalam saja kes yang dicatatkan adalah sebanyak 3,455 jangkitan dan 21 kematian baru dicatatkan, dan ini merupakan kematian tertinggi yang dicatatkan di negara kita. Dan kalau kita lihat juga di paparan muka hadapan, sebagai contohnya beberapa akhbar tempatan seperti di berita harian, kita saksikan ini paparan muka hadapannya. Apa isu yang diketengahkan oleh berita harian adalah mengenai lanjutan kepada PKP selama lagi 2 minggu di seluruh negara kecuali bagi negeri Sarawak. Dan apa yang diperincikan adalah perintah kawalan pergerakan yang sepatutnya berakhir pada hari ini disambung semula sehingga bermula daripada 5 Februari sehingga 18 Februari kecuali di Sarawak, dan yang kekal dengan PKP bersyarat PKPB. Dan kita juga nak bawakan perkembangan selanjutnya. Gigi, mungkin ada perkembangan selanjutnya, Gigi? Ya, itu berita harian. Kalau kita tengok News Straits Times juga memaparkan sentimen yang sama, iaitu lanjutan PKP selama 2 minggu. Rasanya rata-ratanya muka hadapan akhbar pada hari ini adalah berkisarkan mengenai lanjutan PKP 2.0 ini. Dan kalau kita tengok artikel di Astro Awani turut memaparkan apa SOP PKP ini yang boleh anda lihat kembali. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan untuk lanjutan itu berikutan peningkatan kes dan juga kluster membabitkan aktiviti rentas negeri. Dan KKM dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN juga membentangkan penilaian risiko PKP 2.0 yang dilaksanakan di semua negeri yang dijadualkan berakhir sepatutnya pada 4 Februari ini. Dan berdasarkan penilaian itu, KKM kata Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan bahawa kes harian di kesemua negeri masih lagi menunjukkan
menunjukkan trend tinggi peningkatan, ada kadar kes positif dalam kluster-kluster tertentu juga masih tinggi, maka disebabkan itu lanjutan PKP diadakan. Itu antara tumpuan utamalah semalam, kebanyakannya bercerita mengenai lanjutan PKP 2.0 ini. Sentimen kedua, sentimen rakyat juga, apa yang reaksi-reaksi rakyat juga melihatkan ada dua di situ, Hafizi. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, dan yang pastinya kesan daripada PKP ini dapat kita lihat dari banyak sektor, sama ada sektor ekonomi dan juga sektor sosial ekonomi itu sendiri. Dan yang pastinya ada sebab mengapa lanjutan PKP ini diadakan, ia juga telah dimaklumkan dan diterangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kita harapkan kementerian tertentu, Datuk Seri Ismail Sabri yang utamanya perlu mendengar rintihan rakyat, rintihan pemain-pemain industri ketika pelaksanaan PKP 2.0 ini. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi, kita nak bawakan satu lagi berita yang saya kira tular semalam bila kita bawakan apabila seramai 67 penghuni termasuk 6 bayi berusia 10 hari hingga 12 bulan di sebuah pusat perlindungan wanita dan kanak-kanak di Skudai Johor didapati positif COVID-19. Hafizi, ada perinciannya? Yang kita paparkan di extraordinary.com, di mana kata pengurus Pusat Perlindungan Baitul Solehah yang mahu dikenali sebagai Mak Liza berkata, saringan awal keputusan ujian calitan pada Sabtu lalu mendapati 38 penghuni positif COVID-19. Dan selain bayi berkenaan, katanya beliau dan juga suami, tukang masak, pemandu warden selain 22 ibu serta 13 wanita mengandung disahkan positif COVID-19, dan kesemuanya ataupun Mak Liza ini berkata semuanya bermula apabila seorang penghuni jagaan pusat itu tidak sihat sebelum beliau menghantarnya ke Hospital Sultanah Aminah HSA pada 27 Januari lalu, dan pada 28 Januari ketika menghantar seorang lagi pelatih yang ingin melahirkan anak ke HSA, kaki tangan hospital berkenaan maklumkan pelatih yang tidak sihat yang dirawat itu disahkan positif COVID-19. Dan pusat perlindungan itu apabila ramai yang sudah pun didapati positif dan semuanya dibawa ke hospital, iaitu di 7 di Hospital Keluang dan selebihnya di Hospital Permai. Dan ini yang kita risaukan kalau kita melihat kepada pengoperasian pusat-pusat jagaan dan juga kepada nursery-nursery ataupun daycare sebagai contohnya, daycare yang ramai kebanyakan ibu bapa terutamanya di pusat bandar yang ibu bapanya bekerja. Mereka tiada pilihan untuk menghantar anak mereka untuk ke pusat jagaan. Jadi kerisauan ataupun keraguan bagi ibu bapa ini adalah apabila mereka menghantarkan anak mereka ke pusat jagaan, anak mereka ini bercampur dengan anak-anak individu yang lain dan sebagainya, dan mungkin ada kerisauan di situ, takutkan anak mereka ini membawa jangkitan COVID-19 dan akhirnya sekeluarga juga perlu dikuarantin dan sebagainya apabila dijangkiti dengan COVID-19. Dan kerisauan ini sebelum ini telah pun banyak kita bawakan perkembangannya, bagaimana sebenarnya pusat jagaan ini harus mematuhi segala SOP dan bagaimana agaknya mungkin ada penjarakan fizikal antara individu-individu di pusat jagaan ini sendiri, dan itu telah pun diperincikan sebelum ini oleh kementerian yang berkaitan. Dan saya kira apa yang dicapai sehingga hari ini kita dapat saksikan juga kewaspadaan kendiri itu amatlah penting, dan juga pengawasan daripada guru-guru ataupun penjaga-penjaga di pusat jagaan itu amat penting untuk mematuhi kepada SOP-SOP ini sendiri, Gigi. Ini bukan kali pertama pusat perlindungan diserang ataupun dijangkiti penularan COVID-19 ini. Sebelum ini kita juga melihat ada kluster yang melibatkan pusat perlindungan warga emas, dan pusat perlindungan ini pastinya meletakkan ataupun dihuni oleh ramai individu di situ. Dan kalau dalam masa yang sama menyentuh apa yang Hafizi katakan, waspada kendiri itu, ketika ini masanya sekiranya anda tidak sihat, jangan tunggu beberapa hari untuk membuat pemeriksaan. Tak sihat saja, terus saja pergi membuat pemeriksaan, pergi ke klinik berdekatan untuk klinik pastikan sama ada anda membawa simptom-simptom COVID-19, adakah anda boleh ataupun perlu mengadakan ujian calitan, swab test dan sebagainya. Itu sebenarnya waspadakan diri yang perlu anda ambil ketika ini. Tidak sihat saja hari pertama, kena terus pergi ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan, kerana kita boleh mengurangkan penularan jangkitan di situ sekiranya kita dapat mendapati ataupun kita dapat membuat pemeriksaan dengan lebih awal. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan mengenai perkembangan vaksin dalam negara dan juga luar negara.
semalam tular, kita tahu mengenai pendakwa terkenal Ibit Liu yang tidak dapat menyampaikan bantuan di Semporna Sabah, tetapi beberapa pihak telah tampil untuk memberi penjelasan, terutamanya Pesuruhjaya Polis Sabah yang berkata tiada halangan untuk Ibit Liu anjurkan misi bantuan, dan katanya polis tidak menghalang sebarang penganjuran aktiviti kebajikan anjuran Ibit Liu. Bagaimanapun, kesemua sukarelawan itu digalakkan untuk merujuk dengan pihak berkuasa seperti polis dan MKN terlebih dahulu atas faktor keselamatan. Syazwani. Betul tu. Malah Datuk Hazani turut maklumkan bahawa polis ataupun kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom tidak pernah sebenarnya menghalang atau mengeluarkan sebarang arahan untuk menghentikan program Ustaz Ibit Liu di kawasan itu. Jelasnya kita tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan atau tindakan untuk menghalang program yang dianjurkan oleh pihak sukarelawan, terutamanya seperti Ustaz Ibit Liu. Bagaimanapun mereka seperti yang dikatakan tadi, mereka digalakkan untuk merujuk kepada pihak berkuasa seperti polis, MKN terlebih dahulu atas faktor keselamatan semata-mata. Jelasnya lagi, polis mengalu-alukan kerjasama mana-mana badan bukan kerajaan NGO untuk menganjurkan program amal kebajikan bagi membantu golongan yang memerlukan. Mungkin ada juga kenyataan yang ditularkan di media sosial mengaitkan perintah berkurung di Kuat Kuasakan meliputi perairan Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Perintah berkenaan dikeluarkan adalah bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita boleh recap sedikitlah Gigi, sebenarnya sebelum ini Ibit dalam hantaran di Facebooknya ada mendakwa bahawa beliau terpaksa menghentikan misi bantuan kerana tidak dibenarkan melawat ke pulau-pulau di sekitar Semporna. Beliau yang sebelum ini kita tahu ataupun terkenal dengan sifat dermawannya mendakwa boleh dikenakan hukuman denda RM100,000 atau mungkin penjara 3 tahun jika niat berkenaan diteruskan. Gigi. Ya, kalau kita lihat juga ada feedback, respon daripada pegawai daerah Semporna yang berkata bahawa Ibit Liu perlu terlebih dahulu memaklumkan tujuan kedatangan kepada pihak berkaitan sebagai tuan rumah di daerah itu. Dia kata tak ada menerima apa-apa makluman daripada pendakwa bebas itu sendiri menyebabkan mengapa tindakan atau tujuan Ibit Liu tu nak datang ke Semporna itu terpaksa dihalang. Tapi apapun, kedua-dua pihak sudah menjelaskan apa yang mereka tahu, apa yang mereka terima. Tapi dalam masa yang sama perlu ada perbincangan lah antara kedua pihak kerana hasrat untuk membantu rakyat ketika ini sangat murni. Maksud saya, kalau boleh terimalah bantuan itu dengan hati yang terbuka. Dalam masa yang sama, Ibit Liu juga perlu mengikut juga langkah-langkah ataupun SOP yang telah ditetapkan di negeri tersebut. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada jam ini, Syazwani. Kalau anda suka apa yang kami kongsikan, anda boleh pergi ke astraawani.com dan juga platform digital kami yang lain. Yang pastinya terus setia dengan kami di 501, dan dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Nur Syazwani Safur Syam. Jumpa lagi.